ஓகே, மறந்துடாதீங்க. இன்னைக்கு மலேசியா வேணாம் விளையாடுறது வந்துருங்க. சிறியவங்க கேம் பார்க்கணும். Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peminat-peminat yang sudi lagi menonton channel The Azman Adnan. Dan jangan lupa sebelum tu bolehlah subscribe channel The Azman Adnan. Dan untuk mendapatkan barangan-barangan Azman Adnan, bolehlah melayari www.monyok.com. Dan hari ni saya rasa sangat bertuah. Saya akan perkenalkan seorang jurulatih yang saya hormati dan saya kagumi. Bukan calang-calang jurulatih, kerana dia pernah menjuarai Double Trouble. Itu konsert tu kan. bukan Double Trouble. Dan sekarang saya perkenalkan Coach Azraiko. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Alright, sihat Coach? Alhamdulillah, lama tak jumpa. Itulah tu kan. Selalu saya tengok Coach daripada jauh. Hari ni datang studio saya. Terima kasih banyak Coach. Sama saya pun. Masa, kan? Sama saya pun sentiasa tengok dalam YouTube aja. Ya ke Coach? Bukan main popular lagi Popular tu tak penting Coach. Yang penting tu kehidupan kena ceria. Okey. Hati kena baik. Ayat tu yang saya suka Coach. Ayat win tau. Hati kena baik. Yang faham-faham aja, yang tak faham cari dalam kamus. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azraiko bin Abdullah. Seorang pemain di era 60-an dan 70-an. Pernah mewakili pasukan Kedah daripada tahun 68 sampai tahun 80 dan mewakili skuad kebangsaan daripada tahun 75 ke 78. Itu era angkatan Mokhtar Dahri, Arwah Mokhtar Dahri, Mendiang Arumugam, Santok Singh, So Chin An dan sebagainya lah. Dan lepas bermain tu, setelah bersara, kecimpung dalam dalam jurusan kejurulatihan dan pernah bawa pasukan-pasukan development lah daripada skuad Piala Presiden mulai daripada tahun 90. Dan pada tahun 91 untuk kali pertamanya sejarah dalam bola sepak Kedah, Piala Presiden Kedah menjadi juara. Dan seterusnya diberi kepercayaan membawa tim senior tu dalam tahun 2004, mengambil alih daripada jurulatih Brazil masa tu, Miradina. Cuma untuk dalam sesi Piala Malaysia lah, oleh kerana pasukan Kedah pada masa tu dah kecudang di dasar carta di Liga Super pada tahun tersebut, dan saya ambil pasukan tu untuk Piala Malaysia saja. Dan alhamdulillah berkat rezeki mungkin kita langkah ke final pada tahun tersebut dan digagalkan dengan final dengan pasukan Perlis dengan orang kata historik jugalah. Satu bola lontaran daripada Jurat Camrong terus ke pintu gol, kita kalah dalam final. So dan seterusnya kita buat perancangan lah untuk bawa tim Kedah ni ke mencari satu jalan nak bawa pasukan Kedah ke mercu bola sepak kebangsaan kita. Dan alhamdulillah lah, di antaranya pencapaian saya adalah orang kata pencapaian bersejarah di mana saya pernah bawa Kedah memenangi orang kata double treble pada tahun 2007, memenangi 3 piala FA, Liga Super dan juga Piala Malaysia, dan seterusnya pada tahun 2008. Lepas tu saya pernah bawa pasukan Harimau Muda A pada tahun 2010. Dan pada 2011 saya bawa pasukan Negeri Sembilan menjuarai Piala Malaysia pada tahun tersebut, dan pada tahun 2012 memenangi Piala Sumbangsih pada tahun itu. Dan seterusnya saya berkelana ke Perak pada tahun 2013. Dan 2014 saya bawa T-Team di Terengganu. Dan 2015 saya bawa tim Kelantan masuk ke final Piala FA pada tahun tersebut. Dan 2016 saya dilamar oleh pasukan Sabah, tapi malangnya tak lama oleh kerana masalah komunikasi dan sebagainya. Saya dengan pendirian saya tarik diri dengan jangka masa dalam sebulan lebih saja.
Dan pada 2018 saya dah beri tanggungjawab untuk bawa tim Negeri Sembilan. Sama juga tim setelah ambil alih daripada kurs Jerman tersebut, dan ada juga masalah komunikasi dan sebagainya. Dengan pendirian saya juga, saya tinggalkan pasukan Negeri Sembilan oleh kerana pengurusan membuat keputusan tamatkan kontrak dengan serta-merta, dan seterusnya sampai sekarang saya buat keputusan setelah banyak insiden yang kurang manis. Dengan pendirian saya, liga kita tetap liga kita, tapi kita tetap dengan pendirian kita. Saya buat pilih jalan sendiri, bersara daripada coaching daripada Liga M kita lah. Itu yang sedikit sebanyak tentang karier sebagai jurulatih bola sepak negara kita. Okey, Coach, saya sebenarnya terpegun ni, Coach. Terus terang saya cakap terpegun. Sebab apa? Apa yang Coach lontarkan tadi, sejarah Coach tu, terlalu banyak kejayaan, Coach. Bukan calang-calang orang boleh buat, kan? Terutama bila saya lebih tertarik ke arah pasukan Kedah, di mana Coach telah menjuarai double treble kan, sebanyak 2 kali, kan? Jadi bukan calang-calang jurulatih boleh merencanakan untuk menjadi juara. Setahu saya nak jadi juara ni senang, tapi nak mempertahankan tu bukan mudah, Coach. Betul. Macam mana Coach buat tu? Okey, sebenarnya kalau nak cerita ni panjang. Penglibatan saya dengan pasukan Kedah pada masa tu, saya rasa diri saya ni amat-amat bertuah oleh kerana dapat berganding bahu dengan arwah Datuk Basri. Dia satu individu yang penuh dengan idea-idea yang bernas, dengan orang kata dia punya sentuhan dia, pendekatan dia dan sebagainya. Di mana kalau kita sambung balik tadi, pada 2004 setelah kita kalah dalam Piala Malaysia tu, kami dah datang dengan satu program perancangan 10 tahun. Daripada 2005 sampai 2015, dalam 10 tahun ni seboleh-bolehnya pasukan Kedah tu menang di antaranya 3 piala tu, di antaranya 1-2 piala pun okey. Oh, mana dalam perancangan tu lah. Perancangan tu dia bukan kata kita nak menang treble, tak ada. Menang 1-1 pun dah memadai. Oleh kerana masa tu kita anggap pasukan kita tu macam pasukan underdog lagi. Okay. Pasukan kedil, memandangkan masa tu kita punya bajet pun tak besar. Kita punya pemain-pemain tu lokal-lokal saja. Tak ni, kalau kita nak banding pada masa tu era masa tu Real Madrid Malaysia, Pahang, dan tim Selangor dengan pemain-pemain star dia dan sebagainya. Kita di Kedah tak ada masa tu. Okay. So dengan kerana sedemikian, kita ambil pendekatan, kita nak save kita punya bajet, pada masa yang sama kita nak jadi juara. Nak jadi juara, dan kita nak titik beratkan kita punya development. Pembangunan tu penting. Ternyata macam Datuk Basri ni di Kedah ni, kita gelar dia bapa pembangunan bola sepak. Dengan idea-idea beliau, kita dah start mulakan kita punya pergerakan dia daripada tahun 2005. So di situ pendirian saya pula masa tu, barisan Kedah tu banyak juga kita bawa masuk budak-budak luar daripada Kedah. So dalam keadaan tu sudah tentunya kalau kita budak Kedah tempatan dibanding dengan budak luar Kedah tu, kita terpaksa bayar gaji yang lebih lumayan daripada budak luar daripada luar Kedah. So saya punya pendapat setelah bincang dengan arwah Datuk Basri, setelah pemain luar daripada Kedah tamat kontrak tu, kita tak akan continue lagi. Kita tak akan sambung lagi dia punya kontrak, oleh kerana memberi ruang pada budak-budak tempatan, terutamanya daripada skuad pelapis untuk mengambil tempat. Tapi still ambil kira kualiti. Kita bukan nak kuantiti, kita nak kualiti. So di situlah kalau kita tengok rata-rata penyokong di Kedah, kita nampak munculnya satu nama, Karim Muhaimin. Pada usia yang 17 lebih, dia dah start naik main ke, masa tu kita kat Liga Premier dah 2005. Dia dah start main. Setelah 2-3 bulan kita nampak lagi pula kenaikan Badrul Bakhtiar. Legenda kita sekarang ni. Badrul Bakhtiar ni under coach lah ni. Memang air tangan kita lah. Daripada situ kita bentuk dia lah. Lepas tu nama-nama seperti Sabri Abu, lepas tu kita tengok macam Faizal Abu Bakar, Fadli Baharum, nama-nama pemain muda satu persatu kita naik. So di antaranya sampai ke 2015
2015 tu apabila dalam Liga Perdana tu, masa tu pula FAM pecahkan 2 grup dalam Liga Premier supaya juara grup tu akan bertemu dalam final dan dua-dua tim tu akan promote ke Liga Super. Dan pada tahun tersebut Selangor berada di Liga Premier juga dan bersama dengan grup kita. Kebetulan pada tahun 2005 Selangor jadi juara grup. Jadi kita ketinggalan satu musim 2005 di Liga Premier. Sampai ke 2006 kita punya perancangan pun semakin banyak ada budak-budak tempatan local player dikatakan di Kedah ni kayak ubi-ubi muda yang kita naikkan di situ tu dah mula dapat pendarahan dan sebagainya, di mana dalam gamenya saya sendiri di penghujung-hujung game tu 15 minit 20 minit kita masukkan player-player muda bagi pendedahan pada player-player muda. Di sinilah kita macam mana kita bagi dia orang peluang untuk sesuaikan diri dengan keadaan senior team dan sebagainya. So di situ kita nampak semakin kita dapat hasil yang lumayan dengan pemain lebih yakin, lebih menyerlah dan sebagainya. So by 2006 kita capai matlamat kita jadi juara Liga Perdana. Seterusnya 2007 tu kita dah qualified ke Liga Super. Itu kita punya target. Dan alhamdulillah pada 2007 tu dengan perancangan yang rapi dan kebetulan kita dapat kita punya import pada 2007 tu memang mantap. Munculnya Marlon Alex James. Marlon Alex James ni saya nampak player ni bermain dengan MK Land masa tahun 2005. Saya nampak apabila Kedah main dengan MK Land tu kita nampak satu striker yang mempunyai ciri-ciri size dia mempunyai ciri-ciri dia yang saya nak sebagai striker. Saya tak suka striker yang tunggu bola, saya suka striker yang datang minta bola, set dan dia bergerak dan sebagainya dan attack dalam 6 yard box dan sebagainya. Jenis-jenis itu. So apabila kita cuba dia menghadapi masalah komunikasi ke apa dengan pengurusan, dia buat keputusan balik ke St. Vincent. St. Vincent ni tahu Man kat mana? Di antaranya kalau kita tengok Pirate of the Caribbean Sea tu, di antara Caribbean Island tu, di antaranya pulau dia di situ dia unduk. Oh, jauh ah. Dia jauh. So di antaranya masa tu center back juga Cornelius Bernard Hugging ni pun satu negara ni dia main national team satu tempat. So di situlah lepas Marlon pergi main di keluar daripada Malaysia, dia pergi join Canada punya league. Masa tu Vancouver Whitecaps dia punya team. So kita pun cuba nak lamar dia kata dia masih ada kontrak dan sebagainya, tapi alhamdulillah sampai 2007 kita masa untuk pre-season tu ujung 2006 dia kata dia free. Finish my contract, I'm willing to come back to Malaysia. So di situ dengan arwah Datuk Basri punya communication semua, dia setuju untuk datang sign untuk Kedah. Di situlah wujudnya Marlon Alex James dalam skuad Kedah. Dan Nelson Saint Martin pula, kita masa tu pre-season kita buat 4 penjuru. Dalam 4 penjuru itulah kita dapat daripada satu ejen daripada Indonesia membawa Nelson Saint Martin daripada Chile. Pada masa tu sebenarnya Nelson Saint Martin ni pada awalnya dia pernah ke Pahang 2 minggu untuk attend trial. Masa tu buat percubaan di Pahang lah. Ya. Masa tu manager kita punya Chip Zainal Abidin Hassan dan coach Ahmad Yusof. So malangnya dia tak diterima di skuad Pahang. Dan dia terus turun ke KL. Dia attend trial dengan PDRM. Dengan mendiang coach Taya. Coach Taya Nathan. So masa saya bawa dia untuk trial di Kedah tu, dia datang daripada tim PDRM untuk join kita dan saya tengok keserasian tu, dia punya killer pass semua kita nampak ciri-ciri yang saya sendiri nak daripada satu midfield. Mana insting coach tu bagus setelah 2 pasukan dia pergi tak diterima, di reject, tiba-tiba coach mesti berani untuk ambil. So kita nampak ciri-ciri yang kita nak daripada dia tu ada. Itu penting as a coach tu, you kena tahu material apa you nak buat. Macam kita lah tukang masak, kalau nak masak tom yum tu apa you perlu. Benda macam tu lah, diibaratkan lah. So di situlah kita dapat kombinasi 3 pemain ni yang saya rasa mantap. So di situlah game by game kita buat dengan perancangan dan sebagainya, alhamdulillah. Tapi yang paling penting sekali kita as a coach nawaitu
Pembentukan tim, and then cara bonding, cara kita layan players dengan hati yang jujur, ikhlas, insya-Allah dia di atas, dia sentiasa memandang kita. Kalau kita tengok sejarah double treble, kita menang, kita apa semua tanpa ada isu. So di antaranya dipilih fair play. Kalau anugerah pemain macam sekarang ni, boleh kata 80% Kedah bolot semua. Memang tapau habis lah. The best young player of the year, the most promising, most value player lah, best defender, best midfield, best striker, best goalkeeper, semua kita tapau. Itu di antaranya satu pencapaian bagi diri saya memang cegui bulu uma. Itulah sejarahnya double treble di Kedah. Okey. Saya rasa sebenarnya saya jadi kaku tau duduk sebelah seorang jurulatih yang berjaya kan, dan saya rasa macam bertuah lah. Biasa-biasa je. Tak coach, bukan coach. Dengan aura coach, cara coach bercakap kan, macam coach cakap apa, untuk menjadi seorang jurulatih mesti hati kena baik kan, lepas tu menjaga kebajikan pemain. Inilah sepatutnya kita perlukan daripada seorang jurulatih, bukan membunuh pemain, tapi sentiasa memberi dorongan kepada pemain-pemain. Sebab saya tertarik coach banyak keluarkan pemain-pemain muda coach. Itulah salah satu keberanian coach kan, bagi main tak kisahlah 15 minit pun untuk exposure kan. Jadi bukan senang pemain-pemain muda nak dapat peluang, tapi coach telah terbukti kan, di mana kita dapat lihat di mana Bakhtiar sekarang, Badrul sekarang kan, Badrul Bakhtiar sekarang di mana dia kedudukan dia. Jadi itulah kelebatan coach legend kita untuk peminat-peminat Kedah. Sepatutnya coach ni dah boleh duduk dalam teknikal pasukan Kedah lah. Untuk apa? Pengalaman. Bukan mudah sebab coach daripada bawah. Kita dengar dia punya sejarah daripada Piala Presiden juara, lepas tu dia susun untuk pasukan Kedah hingga double treble kan. Jadi bukan mudah. Bila kejayaan dah tercipta, kita lah sebagai orang yang matang lah kan. Kalau saya lah dalam pengurusan, saya akan ambil dia untuk pengalaman dia, macam mana dia create, macam mana dia manage kan, players dengan management, macam mana dia boleh combine semua, dan akhirnya pasukan Kedah berjaya. Saya rasa sehingga selepas coach tak ada lagi Kedah juara coach double treble ni. Tak ada. Memang susah nak cipta kan. Tak, ini saya cakap betul. Itu yang buat saya tertarik. Okey, dalam masa sama coach menyebut Allahyarham Datuk Basri. Saya pernah bawa Allahyarham Datuk Basri pasukan Malaysia bawah 18 tahun, dan saya berlatih di Kedah, Komplek Hijau Kuning. Masa tu baru dibuat. Jadi kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah Datuk Basri. Al-Fatihah. Datuk Basri 69 tahun pulang ke Rahmatullah kira-kira jam 2.30 petang tadi di Alostar Kedah akibat serangan jantung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, apakah satu perkataan yang terbaiklah untuk arwah Datuk Basri? Secret apa? Describe. Okey, tentang arwah Datuk Basri ni dia ada kata-kata hikmah yang banyak, dan dia ada banyak dia punya moto. Di antaranya kalau di Kedah ni, biar jasa jadi kenangan. Okey. Jasa kita tu biar jadi kenangan, yang orang nak apa kan, dia nak iktiraf kan tak apa, itu lain. Kenangan biar gitu je. Biar jasa jadi kenangan. Okey. So di antaranya ada lagi juga, dia bagi dia cara
arwah bersama saya tu, kita appreciate fan. Oh. Kita sebagai pemain, kita sebagai jurulatih, kita kena appreciate fan. Okay. Kalau kita tengok ada setengah tim sekarang ni dengan bongkak, tak ada komunikasi dengan fan dengan cara dia orang tak ada. And then dia punya words, the team is nothing without the fans. Ya, betul. Pasukan tak ada apa-apa kalau tanpa penyokong. Mendalam. Mendalam ayat tu, Coach. Satu lagi, bola sepak adalah hak rakyat. Harus dipulang kepada rakyat. Oh, lain macam Yes. ayat dia, Coach. Yes, ayat dia. Okey, sebelum kita nak lanjutkan lagi perbolaan kita ni, memang rancak banyak saya nak belajar daripada coach ni kan, sebab saya pun jurulatih kan. Tapi jurulatih ni kena cari jurulatih kan, management dan pengurusan yang ngam. Kalau tak ngam, jadi macam saya lah, orang tikam daripada belakang. Ini saya cakap terus terang kan, kalau tak ngam kan, yang surrounding kita ni sebagai head coach tunggu masa nak bunuh kita je. Ini yang berlaku dekat Malaysia kan. Sebab apa? Ini terbukti. Setuju sangat-sangat. Saya dah bawa tim, tapi kan, tim tengah berjaya pun saya kena buang. Apa matlamat nak jadi coach? Coach, saya nak tanya coach. Okey, coach ni boleh katakan berani tau. Berani, dan saya tengok coach sendiri, coach ada pendirian itu yang saya dapat lihat. Ada 2-3 kelab coach dah jadi jurulatih kan, lepas tu coach boleh berhenti kan. Kebanyakan orang kalau dia dapat jawatan, dia susah nak lepaskan jawatan tu. Kalau boleh dia nak stay je kan. Coach boleh ceritakan tak bermula daripada Harimau Muda A? Okey, di antaranya setelah saya berjaya di Kedah ni, pada tahun 2009 saya tengok ada iklan daripada FAM menyatakan Harimau Muda A memerlukan seorang jurulatih. So saya pun rasa nak menimba pengalaman di peringkat antarabangsa lah. Okay. Dan dengan saya rasa masa tu kemampuan saya tu membawa tim muda ni ke satu tahap yang lebih orang kata lebih baik. So saya rasa dengan keyakinan tu saya apply untuk sebagai jurulatih Harimau Muda A, dan alhamdulillah dapat jawatan tu. Tapi apabila kita sampai ke situ tu, keadaan tu dia berlainan. Sepatutnya saya bawa Harimau Muda A ni beraksi dalam Liga Super. Oleh kerana sesuatu sebab yang tak ingin saya sebutkan, Harimau Muda A terpaksa tarik diri daripada Liga. Dan memang perancangan untuk main Liga? Perancangan tu untuk main dalam Liga Super dan seterusnya untuk exposure dalam international games lah. Tapi oleh kerana Harimau Muda terpaksa tarik diri, so dalam keadaan beberapa bulan tu memang musim dah start, Harimau Muda tak ada game. So memang beberapa cadangan daripada saya lah, tim pergi jelajah Malaysia lah, tiap-tiap negeri lah, pergi main di Liga Singapura dan sebagainya, tak diterima dan sebagainya. So akhirnya dengan keadaan macam tu, last kali pihak FAM dengan keputusan bawa tim ni tersebut ni pergi untuk pendedahan di Slovakia. So yang paling pelik sekali tu, kita pergi di Slovakia tu dalam keadaan musim sejuk, salji. So bagi saya tak relevan lah, tak realistik, oleh kerana kita liga kita tak pernah main dalam winter. So pergi di situ dengan tim pula, yang tim main dengan second division Slovakia punya league tu memang tak sesuai sangat-sangat. Tapi oleh kerana atas arahan sebagainya dan pergi di situ tu, kita tengok banyak benda yang negatif berlaku lah, dan saya pun tak mahu nak sebut. Dan atas pendirian saya tu, saya memang macam tu. Kalau kata saya tak lama dengan ada setengah pasukan tu, bagi saya pegang pada pendirian saya. Apa yang kita buat tu biar betul, biar ikhlas, biar jujur. Kalau bagi saya, kalau pendirian kita tu, apa yang kita tahu, apa yang kita nak buat, dapat semua tu benda yang betul, dan sedangkan pengurusan dia rasa dia ada dia punya cara, then bagi saya kalau tak setuju, based on saya punya pendirian, saya akan letak jawatan. Saya punya style, saya bukan kata pergi tu sampai orang sack dan kita demand pampasan dan sebagainya, tak ada. Saya kalau tak setuju, wang ringgit bukan apa saya kejar.
ambil balik tim awak rasa awak hebat, awak ambil balik tim, saya balik. Itu dengan pendirian banyak contoh. Ada setengah tim tu kita kalau nak sebut pun tak elok. Yalah. Benda nak, sedangkan kita tak elok, kita aibkan orang kan. Ya, betul. So, itu penting bagi saya, based on pendirian lah saya ambil tindakan drastik gitu. Itulah pendirian seorang jurulatih yang legend yang dah berjaya. Paling penting, saya suka ayat coach ni. Sebab apa? Ikhlas, kejujuran, itu yang penting. Tapi kebanyakan lah, sukar lah bila orang ikhlas ni, orang jujur ni kan, orang tak apa suka. Tapi kalau orang ampu, banyak yang suka. itu tak apa, Man. Yang paling penting dalam hidup kita kan, setelah kita jujur, kita ikhlas, kita cari makan, kita cari rezeki. Rezeki itu Allah Ta'ala yang bagi. Betul, bukan dia orang ni semua. Ya, betul. Kita tanpa dia orang pun kita masih boleh survive, kita masih boleh hidup. Oleh kerana saya sentiasa percaya rezeki Allah Ta'ala yang. Betul, coach. Memang saya tertarik dengan ayat coach. Ingat kepada semua, rezeki di tangan Allah. Kita usaha. Yang penting kehidupan diri kita kena ikhlas, jujur, dan niat kita tu kenalah betul. Right? Jujurlah padaku bila kau tak lagi suka, tinggalkanlah aku. Stop. Salah lagu. Ini memang saya sendiri pun macam ingat dalam jiwa coach ni ada taman kot. Dia setiap kali suka sangat merah dengan jambu. Merah jambu dengan color pink lah. Kan? Kenapa kau suka pakai baju color pink ni? Okey, merah jambu. Sebenarnya pasal baju pink ni sampai digelar Mr. Pink. Mr. Pink dan sebagainya. Di antaranya banyak insiden masa saya bawa tim tu. Pernah sekali di tepi padang tu, sekarang kan referee banyak macam-macam colour. Kalau dulu hitam saja. Sekarang dah banyak colour. Ada sekali tu pergi game tu, saya pakai baju hitam lah, oleh kerana mungkin sekarang referee dah tak pakai hitam. Tiba-tiba pada game tu referee pakai baju hitam. Alright. So saya terpaksa dalam on the spot nak buat apa? Pakai bib lah. Macam Boyan Hodak pakai bowling kan. Dia pun dah ada tim pakai merah, dia pun pakai merah, terpaksa pakai bib yang kuning. Sama saya pun macam tu. Lepas tu ada satu insiden lagi pakai color kuning. Referee pula pakai kuning pada tu. So last sekali fikir-fikir, apa color yang referee tak ni. So buat keputusan, ni merah jambu, tak ada. Kebetulan pergi di kedai tu beli satu baju kemeja yang color pink tu pakai tu banyak game. Okey. Tak ada clash dengan referee. Itu yang mulanya baju pink ni. Tapi banyak orang kata, "Oi, ni baju ong ni. Coach ni pakai baju pink mesti ong." Sampai ke satu tahap tu peminat-peminat minta baju pun ada, and then ada setengah macam pegawai media daripada company media pun minta, "Coach, lepas game ni saya booking baju ni dan sebagainya." So alhamdulillah lah. Sampai sekarang tu baju pink tu di antaranya ada selai tu ada di museum. Itulah sinonim dia jalan cerita coach pakai baju pink kan. Okey, dengan pengalaman coach yang dah lama dalam kancah bola sepak, dah sinonim dengan Liga Malaysia ni, perlu tak sesebuah pasukan tu mempunyai technical? Ya, penting Man. Technical director ni kalau kita tengok dia punya structure di tim-tim hebat di Eropah apa semua tu, mereka mempunyai satu technical director yang orang kata, satu yang paling penting berpengalaman. Okey. Nombor dua, berpengetahuan. Okey. Satu lagi, selok-belok tentang development dan sebagainya. So bagi kita lah, orang kata bola sepak kita pun baru diimplementnya, tiap-tiap tim wajib kena ada technical director. Alright. Apa yang saya nampak tu, tim tu, technical director, tugas dia tu yang paling penting, dia kena tahu tentang penting sekali falsafah kelab tu. Macam Man duduk di Selangor, falsafah tim Selangor ni, sejarah Selangor ni apa kita kena tahu. So di situ pula kita start daripada development dari bawah. Ya, daripada bawah. Satu-satu tim ni dia bukan tiap musim nak beli player. Tak boleh. You kena have your own grown
grown talent dan sebagainya. Kita punya pembangunan, kita punya akar umbi dan sebagainya, di situ kita pantau di mana you punya tugas untuk educate young coaches to a certain level, dan sudah tentunya paling penting sekali bola sepak moden kita ni terapkan fahaman sport science, itu penting. Sport science, and then banyak-banyak benda lagi, dan di situ juga scouting dalam, kalau katalah kita duduk kat Selangor tu, you go around semua daerah cari-cari bakat dan sebagainya. Di antaranya you punya kerja, and then sudah tentunya dengan senior team tu kerjasama dengan head coach, apa keperluan, dan you kena ada you punya networking tentang import players ke, tentang players agent dan sebagainya. Pendek katanya you kena serba-serbi, you tahu tentang selok-belok bola sepak. Bukan kata sekadar lantik tu adalah sekarang pilih kroni, pilih kawan dan sebagainya, betul tengok apa jadi. Betul. So yang lately ni yang kata Stanley pergi punya statement tu, saya cukup setuju. Apa yang dia cakap tu memang berlaku di bola sepak Malaysia kita. Okey, dengar tu pentingnya technical director dalam sebuah pasukan. Sebenarnya saya dengan Azman Nanan ni antara lepas saya punya playing days apa semua tu, di era-era dia tengah duk kemuncak tu, memang di antara one of the favourite striker yang saya tengok mempunyai ciri-ciri lah. Seakan-akan masa time 70-an saya tu dengan arwah Muqtadari, he was nearly very close. Kena tengok ke dia punya cara dan sebagainya. Yang saya tak boleh lupa ni, kalau media interview dia tu sentiasa man je ni, man tu. Kita tengok malunya. So di antaranya lah image yang dia bagi kat saya lah. Dan lately ni kita tengok pula dalam YouTube, hebat kawan kita. Selain pada tu, orang kata lepas bersara, tak terlibat dengan coaching apa semua, masih survive. Kita cara kita dan sebagainya. Dan kebetulan saya pula datang ke KL ni untuk ada assignment dengan AFF. Jumpalah setelah sekian lama, tengok dalam YouTube saya, jumpa di RTM di Angkasa Puri. Betul. Dan kebetulan dijemput ke dia punya sesi, begitu hebat dia punya studio dan sebagainya. Saya rasa seronok sangatlah tengok satu bekas pemain kan pandai bawa diri, sekurang-kurang dengan hala tuju dia, tak mengharapkan orang kata pergi lembek tengkok, minta rayuan dan sebagainya. Itu saya respect. Satu pemain kita kena ada kita punya pendirian, kita punya image. Kita bukan pengemis. Betul, Coach. Yes. Coach, saya tahu Coach boleh cakap Tamil kan? Okey, bagi sekata-kata semangat untuk pasukan Malaysia lawan Vietnam hari ni. Okey, cakap Tamil ni sebenarnya saya dibesarkan. Berapa lama, Coach? Coach faham? Saya ni daripada kecil saya duduk dalam satu kawasan, kampung tak jauh daripada stadium pun. Alos Madum tu dekat, tapi masyarakat di situ tu banyak orang India. Okey. So kebetulan saya punya jiran tu, kalau Man masih ingat pemain back kiri Malaysia dulu, Kedah dan Malaysia, YT Lingam. Yang melontaran jauh tu. Saya punya jiran. So apabila main sekali itu, dia orang cakap India, kita pun belajarlah. Mula-mulanya bahasa-bahasa kesat yang terror dulu. Lepas tu belajar dah boleh cakap. Sampai sekarang ni kira boleh lah. Di antaranya kalau kawan-kawan India cakap tu, kalau engkau kalau duduk belakang tirai tu ke, kita macam orang India cakap bahasa India. Itu di antaranya lah. Cakap sikit. So kata-kata semangat untuk game malam ni. Malam ni Malaysia dengan Vietnam. Okey. Jangan lupa dalam masa sama di RTM Coach Azrai ada. Okey. Marandra dinga Niki வந்து Malaysia Vietnam விளையாடுறது வந்துருங்க ஸ்டேடியம் கேம் பார்க்கணும். TV நிச்சயமா பார்க்கணும். Alamak, Coach terbaiklah Coach. Baiklah. Okey ni saya meeting lah deh. Padi apa deh? Okey. Hotel mabbe, ada hotel mabbe. Ulasama salabama bitil mabbe. Tak gila kau cakap yang kau gelak pasal apa? Yang kau gelak pasal apa? Kau kata cakap India? Kan? Okey Coach.
Sampai di sini setakat ni, dan ni adalah penghargaan berbesar hati untuk saya memberikan kepada coach. Dan terima kasih coach sudi datang. Sudi datang ke studio saya yang tak seberapa ni. Dan yang paling saya terus terang saya katakan, saya menghormati Coach Azrai. Walaupun nama besar dalam bidang jurulatih, tapi sempoi lah. Tak adalah nampak macam, mula saya takut juga ingat dia sombong ke apa, tapi sebenarnya memang kelas lah, terbaik lah, kena dengan jiwa saya. Ni hadiah daripada saya coach. Terima kasih coach. Terima kasih Man. Rasa bangga sangat lah Man dapat keluarkan produk dia dengan jenama sendiri macam ni. Okay, syukur. Alhamdulillah. Tahniah. Alhamdulillah. Syabas. Terima kasih coach. Okay coach, ni satu lagi emas daripada saya. Bolehlah pakai dekat RTM nanti. Hebat. Ni emas saya. Alright. Okay, saya juga galaklah kalau mai melawat tuan rumah tak bawa buah tangan. So inilah saya bawa daripada Kedah. Setelah sekian lama bermain, dan sebenarnya pihak penerbit ni banyak kali ikut saya, coach buatlah buku, dan akhirnya wujudnya buku ni pada awal tahun. Dalam ni kisah saya punya perjalanan bola sepak saya daripada muda sampai saya jadi jurulatih. Dalam ni banyak saya share pengalaman sebagai pemain, betapa susah payahnya dulu nak himpun duit, beli boot dan sebagainya. Kalau sekarang ni kau terpilih segala-gala sponsor. Ya, betul coach. So dulu lain, cari sendiri, kerja kontrak dan sebagainya, semua tertera dalam ni. Dan juga segala kejayaan, macam mana sebagai jurulatih kita sentiasa kena upgrade kita punya knowledge, attend courses, attend seminar dan sebagainya. Yang paling penting sekali, stay humble. Betul coach. Itu yang saya suka. Okey. Stay humble. Terima kasih coach kerana sudi memberikan saya, ini penghargaan bagi saya. Dan kalau nak dapatkan buku ni dekat mana coach? Okey, buku ni boleh dapat di Shopee. Kita dah keluar dalam pasaran Shopee. So sesiapa yang minat boleh beli di Shopee dengan harga RM25 saja. Tujuan saya jual dengan harga yang berpatutan oleh kerana bukan wang yang saya kejar. Yang penting sekali saya nak share pengalaman saya, kan, sharing knowledge dengan penyokong-penyokong, dengan young players dan juga young coaches, untuk orang kata menimba pengalaman dan sebagainya dalam buku ni, sentiasa dalam ni kandungannya. Okey coach. Boleh dapatkan di Shopee nampak color pink lagi. Selain daripada buku ni, coach juga telah membuat brand dia sendiri Azrai Perkasam daging. Okey, coach juga telah mengeluarkan Perkasam daging, Azrai Perkasam daging. Bolehlah dapatkan di mana coach? Okey, bolehlah dapatkan di WhatsApp yang tertera yang tertera di bawah ni. Memang padu kita cuba. Nampak? Macam coach cakap tadi, saya memang satu pengajaran untuk saya, rezeki ada di mana-mana. Dengan izin Allah Ta'ala, yang penting usaha. So siapa nak dapatkan buku boleh pergi Shopee, dan nak dapatkan Perkasam Azrai Perkasam daging, bolehlah layari ni WhatsApp dekat ni, nombor yang di bawah ni. Okey coach, terima kasih banyak coach. Buku ni saya akan baca. Kalau saya dah baca, saya takut pula lepas ni saya pula jadi juara double treble. Okey, kepada tim-tim yang nak jurulatih, boleh hubungi Kalau dah baca ni juara. Nak tak nak, tak try tak tahu. Okey, sampai di sini saja. Kepada semua peminat-peminat, bolehlah subscribe channel The Azman Adnan, dan untuk mendapatkan barang-barang brand Azman Adnan AA19, boleh layari www.monyok.com. Okey, coach, terima kasih banyak coach kerana sudi datang. Alright, bye-bye.